Okay, so next adalah an object is thrown vertically up and falling down to the initial position. Maksudnya, keadaannya adalah bila kita starting daripada sini reference point, you baling ke atas dan benda ni patah balik ke bawah. Maksudnya position akhir you di sini. Di sini. Dia ada position akhir. Tengok kalau macam case tadi ni, awak baling daripada bawah ni kan, position akhir lah di sini. So dia nak cari maklumat apa yang ada kat sini. Tu hint dia kat sini lah. Okay, kalau dia baling pergi patah balik pada posisi yang sama, apa hint dia? Maksudnya awak nak cari apa-apa kat sini, ada hint dia, iaitu diberi A adalah 9.81 lah kan, 9.81 ms negatif 2, and then S dia tu nilainya kosong. Kenapa S dia kosong? Sebab displacement you pergi, you ada certain height you adalah positif kan, sebab naik atas. Okay, bila you patah balik daripada atas ke bawah, sebab kita nak kat point ni ke bawah, so negatif H. H dengan negatif H, dia akan cancel off menyebabkan displacementnya adalah kosong. So ini adalah hint Bila objek baling and back to original position, you nak cari velocity dekat original position ke, you nak cari apa? Time taken when the ball reach the original position ke, you mesti guna S sama dengan kosong. Itu hint dia. Okay. Right, so next, kalau dia kata objek tu dia baling daripada position asal di sini and then baling ke atas, lepas tu balik pada original position kan, tapi tak nak kat sini, dia nak kat bawah pula. Sampai sini. So ingat, kalau case macam ni, maksudnya kalau nak cari time taken daripada position A ke position B, awak tak perlu cari satu-satu, you boleh terus cari direct. From A to B, apa hint yang perlu ada? A to B adalah U ni you baling ke atas, so nilainya mesti positif. Kalau ambil situ positif 30 lah. Okay, 30 ms negatif 1. Tengok pada gambar tu. Lepas tu bila baling ke atas dan patah balik ke bawah, dia adalah 9.81 ms negatif 1. Negatif 2. And then how about S? Okay, S dia akan jadi macam ni. Pergi, patah balik, S dia kosong kat sini kan? Yang macam tadilah, back to original position. Tapi sekarang bila kita kata kita nak kat point B ni, dia ada lebihan lagi kat sini, betul? Lebihan displacement lah kita panggil. Pergi positif H, patah balik negatif H. Lepas tu ada balance pula yang ni. Yang ni kita panggil apa? Displacement juga, tapi dia duduk di bawah reference point. Maka dia punya sign kat sini adalah negatif H. So nanti bila kita buat equation, kita akan lagi nampak lah. Sekarang ni just nak terangkan lah, takut awak tak berapa nak faham lah. Okay. So seterusnya adalah projectile motion. Okay, projectile motion ni special case. Macam tadi kita belajar free fall. Free fall ni just naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Okay, tapi projectile motion ni dia special because dia melibatkan angle dan you kena resolve. So tapi dia sangat menarik. Okay, kalau you faham memang best chapter ni. Okay, tak apa, kita belajar sama-sama. Alright, so untuk projectile motion, angle dia boleh launch pada 90 degree dan ada certain angle. Terpulang lah nak pada angle berapa. Tengok pada ke apa? Soalan dia lah. Okay, so kita tengok motion of an object through the air in 2 dimension under the action of gravity. Lepas tu dia kata projectile motion consists of 2 component which are component X and component Y. Component X semua yang melintang, component Y semua yang menegak. Okay, so horizontal acceleration. Jadi kat sini saya nak tekankan dia ada nilai A juga sebab equation linear motion kita memang ada A. Kan yang diganti dengan G tu kan. Okay, untuk horizontal component AX dia kosong. Ialah sebab G gravity hanya based on yang menegak saja kan. Okay, so AX kosong, yang ini AY. AY ada nilai lah iaitu 9.81 ms negatif 1 Sebab equation kita negatif, jadi saya bagi nilai yang positif lah. Sekali kan awak bawa bubuh lagi negatif, nanti pening. Okay, so there are 4 common cases that will be discussed in this subtopic. Okay, first case lah horizontal launch. Horizontal launch ni maksudnya ni adalah reference point. Okay, so kita ada satu bola yang kita slide ke tepi, horizontally thrown. Bila horizontally thrown ni, maksudnya U kat sini akan jadi UX. Maksudnya initial velocity kita hanya komponen X. Komponen Y kita kosong sebab U thrown horizontally. Okay, so dekat sini UX akan jadi nilai U lah. Iaitu kalau U ni 5 meter per second, UX pun 5 meter per second. How about UY? UY akan jadi kosong.
Okay, so Vx ni dia special. Vx ni dekat mana-mana position awak pun, kalau tak beri dalam soalan pun, dekat mana-mana position, nilai Vx akan sentiasa sama dengan Ux. Okay? Okay, untuk Ax pula. Ax macam tadi lah, kita kata Ax tak ada kaitan dengan graviti, maka nilai Ax sentiasa kosong. Okay? Sx tu apa? Xx tu kita panggil range. Range ni means berapa jarak bola tu daripada kaki meja. Berapa? How far the ball thrown from the floor. Macam tu. How far. Perkataan dia how far tu merujuk kepada range. Okay, range. So, ini adalah kita boleh consider sebagai R besar lah. Okay, range. So, T ni adalah time lah. Time taken. Okay, untuk Y component, Uy sama dengan kosong lah sebab Ux kan throw horizontally. Vy mungkin nak cari lah, tak tahu apa. So, Ay sama dengan 9.81 ms negatif 2. Sy, okay tengok kat sini gambar ajar. Sy ni benda yang Y component semua benda yang menegak. Nampak tak ni tegak ni? Ini displacement menegak. Yang range ni displacement melintang. Macam tu lah. Sx ni melintang punya displacement. Sy ni menegak. So, daripada bola jatuh ke lantai, berapakah displacement dia? Yang ni lah displacement dia. So, height of the table. Tapi nampak tak sign dia tu apa? Negatif. Kenapa negatif? Sebab reference point dekat sini. Height ni di bawah meja. So, negatif H. Ni just before hit the ground Okay, kita tak consider bila dia dah jatuh kat ground tu kosong. Tak, kita just consider before hit the ground. Okay, next. Kalau angle launch on a level ground, maksudnya macam kick bola. Okay, mesti nak masuk gol mesti ada satu sudut kan? Satu sudut yang you kena aim supaya masuk pintu gol. Macam tu jugalah case yang ni. Okay, so untuk X component, okay, Ux sama dengan apa? Okay, you kena resolve lah. Ini adalah U kita, initial velocity. So, kalau kita nak resolve kepada komponen X macam kita belajar itulah. Ada theta? Ada. So, U cos theta. Untuk komponen Ux. Ux sini adalah Uy. Uy sama dengan apa? Sama dengan U sin theta. Okay, Ux adalah U cos theta. Uy adalah U sin theta. Okay, so how about Vx? Vx always equal to Ux at any point. So, sentiasa sama. Okay, tak payah fikir dah sama. Ax sentiasa kosong. And then Sx ni adalah range. Jarak daripada mula bola tu terbang hingga jatuh ke bawah balik lah. So, secara horizontally jaraknya adalah Sx lah. Kita panggil range. And then T1 tu adalah time lah. And then Vy boleh carilah, tak tahu berapa kan sebab soalan tak diberi. Ay adalah 9.81 ms negatif 2. Sy, okay, Sy kita tengok. Daripada position A nak pergi kepada position B. Bila A pergi ke B, so displacementnya adalah kosong sebab duduk pada reference point yang sama. So Sy-nya kosong. Pergi ketinggian S, patah balik ketinggian negatif S. S dengan negatif S akan cancel. Okey, contohlah kalau kata bola ni dekat point ni kita nak cari. Point C ni. A to point C. Berapakah range dia? Range dia sampai sini sajalah. Daripada point sini sampai sini. Ini adalah range yang kita akan kira kalau kita ambil maklumat dekat point C. Okay, so dia macam directly lah benda yang kita kira tu. Kalau kita kata nak point dekat sini, so range yang kita ada dah sampai sini je lah. Macam tu. Okay. Alright, so at maximum height. Okay, contohlah C ni maximum height. Bila at maximum height nak cari dekat point C. Oh, bola ni dia tendang sampai kat point C. So nak cari maklumat. Berapa tinggi bola ni? Berapa macam tu. So kalau disebut perkataan maximum height, Vy memang automatic kosong. Vy kosong, Vx sama dengan Ux. Kalau ditanya velocity at maximum height, jawapan dia bukan kosong untuk projectile motion. Jawapannya adalah Vx. Okay, so Sy dia adalah positif S lah. Sebab apa? Positif H sebab kat atas ni kan. Ni reference point. So above reference point adalah H lah, maximum height. Okay, so T adalah half T lah. Setengah daripada T. Sebab dia selalunya kalau case yang pergi dan patah balik pada sama position ni, kalau duduk tengah-tengah, T dia adalah separuh. Okay, tak apa, jangan risau. Nanti bila buat exercise, you nampak lah. Okay, ni kalau dikata angle launch from a certain height.
Okay, certain height maksudnya sesetengah ketinggian. Ni ketinggian reference point, ini ada satu ketinggian height. Alright, kita start balik daripada point ni ke bawah. Okay, so daripada position sini ke sini adalah namanya range. SX lah. Okay, how about UX? UX sama juga. Sebab U baling tu ada satu komponen kan. Sini adalah UX. Sini adalah UY. Okay, UX sama apa? U cos theta. Sebab theta dia duduk kat komponen X. Okay, UY lah U sin theta. How about VX? Always equal to UX at any position. So, VY sama dengan apa? VY mungkin nak cari. Okay, VY mungkin nak cari. So, AY lah 9.81 ms negatif 1. So, SY negatif H. Okay, kenapa negatif H? Okay, senang je. Kenapa negatif H ya? Okay, so, kita pergi sampai sini tau. Yang dia kira kat sini sebenarnya dia nak pada position A kepada position B. Okay, position A kepada position B maksudnya bola tu akan bergerak macam ni. Okay, so bila bergerak sampai sini, kat sini adalah reference point. Jadi bila kat sini point dia akan jadi SY dia kosong. Tapi dia tak nak dekat point ni, nak kat point bawah. Jadi apa yang tinggal? Pergi patah balik kosong sebab ni cancel. So tinggallah yang ni sebagai dia punya, kita panggil apa? Displacement Pergi patah balik, so yang baki tu lah displacement. Dia adalah H lah. Tapi kenapa negatif? Sebab dia duduk di bawah reference point, iaitu di bawah release point tadi. So labelnya adalah negatif H besar. So T1 dia adalah T lah. So about AX nilainya kosong. Okay, at maximum height, VY is 0 lah. Okay, maximum height kat sini. Contoh kalau nak pada point A kepada point C, iaitu maximum height. Apa-apa disebut perkataan maximum height, make sure you ingat VY kosong. VY kosong. So, SY jadi apa? Okay, SY akan jadi H ni. H. Positive H. Dia tengoklah atas soalan sama ada nak maximum height from the reference point atau dia nak maximum height from the ground. Kalau maximum height from the ground, apa you perlu buat? You perlu tambah dengan H besar ni. Baru dapat maximum height from the ground. Okay? Ini just bagi tahu, nanti cikgu akan bagi tahu dalam tutorial lagi. Okay, so last untuk komponen ni. Kalau launch at angle of theta below the horizontal. Maksudnya dia baling ni sengit macam tu Tapi dia letak theta tu dekat komponen X. Okay, macam tu. So, ini akan jadi UX. UX lah U. UX adalah U cos theta. VX always equal to UX. U cos theta jugalah. UY kat bawah. Nampak tak dia ke bawah? Bila dia bawah daripada reference point, nilainya adalah negatif. Negatif U sin theta. Okay, how about AX? Sentiasa kosong sebab tak ada kaitan dengan graviti. XX adalah range ni lah. Daripada mana start bola tu sampai bola tu jatuh. Itulah jarak untuk range. Okay, T adalah T lah. Alright. So, next adalah VY. VY nak carilah kan. AY sama dengan AY adalah 9.81 ms negatif 2. And then untuk SY adalah negatif H. Kenapa negatif H? Sebab daripada position sini kepada sini. Jadi dia di bawah reference point. Okay, ni reference point. So apa-apa yang turun ke bawah ni adalah negatif Alright, so T adalah T lah. Semua ni velocity yang kita nak kira selepas hit the ground adalah just before hit the ground bukan kosong. Nanti kau assume dah jatuh kat bawah, nanti kosong lah madam. Bukan. Kita before just hit the ground lah. Kita just nak kira berapa. Okay. So, ini adalah equation yang akan kita guna untuk projectile motion. Yang relate dengan komponen X dengan komponen Y. Ingat komponen vertikal dah gantikan AY tu terus sama dengan G lah. Jadi, G 9.81. Okay. So, AX sama dengan... Okay. So, bila AX kosong, komponen X kalau kita gantikan dalam ni, X dia kosong. Jadi, ni akan jadi kosong. Saya tak contoh sebelah sini. Sekejap lagi awak confuse pula. Okay, so dia akan jadi V equal to U plus AT kan. So disebabkan AX dia kosong, ni hilang lah. Jadi tak ada, tinggal ni je. So VX sama dengan UX. Kenapa saya labelkan X? Sebab dia X komponen. Kalau komponen Y dia akan jadi VY is equal to UY minus GT. Okay, so untuk yang ini pun sama. VX sama dengan UX.
Yang ni akan jadi SX sama dengan UXT. Kenapa? Sebab ni pun tak ada G kan? AG dia kosong. Okay, so yang ni akan jadi apa? Ni tak ada apa-apa lah. X sama dengan half UX tambah VX times T. Okay, untuk yang ni, dia akan jadi VY is equal to UY kuasa 2 minus 2GSY. Semua ada YY. So, yang ni akan jadi SY equal to UYT minus half GT squared. Yang ni akan jadi SY is equal to half UY plus VY darab dengan T. Okay, so the path followed by the projectile motion adalah call it as trajectory. Iaitu path lah, ada laluan path melengkung. Okay, so itu saja untuk chapter 2. So untuk kuliah awak jangan risau sebab dia memang just basic saja yang kita bagi, pengenalan kepada equation. So nanti you akan sambung pada tutorial, insyaAllah you akan lebih faham. Yang penting dengar betul-betul apa cikgu you sampaikan lah. Okay, terima kasih and Assalamualaikum, bye.